Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ini kita jumpa lagi dalam sesi live berkenaan dengan ilmu emas dan pengurusan kewangan. Okey. So kepada siapa yang belum pertama kali menonton sesi live Aisyah ini, so Aisyah perkenalkan dirilah. Okey, so Aisyah adalah seorang dealer emas public gold dan aktiflah berkongsi berkenaan dengan ilmu emas dan juga pengurusan kewangan. Emas ni boleh lari daripada pengurusan kewangan sebab kita nak menggunakan emas untuk menguruskan kewangan kita dengan lebih baiklah. Kita nak managekan supaya emas itu boleh memberi kebaikan kepada kita punya pengurusan kewangan peribadi. Okey. So memang tak boleh lari lah dia punya matlamat tu. Okey. So hari ini saya nak share berkenaan dengan 5 tips untuk untung dengan simpanan emas. Macam mana kita nak gunakan emas untuk kita dapat untung. Sebab saya jumpa dengan orang yang mengatakan dia rugi bila beli emas. Sebenarnya emas ni boleh dikatakan zero risiko. Zero risiko. Tapi kena ada ilmu lah, kena ada ilmu sebab dia bukannya macam saham, hartanah. Kalau kita beli yang silap hartanah, memang kita boleh rugilah, rugi teruk. So kita beli contoh tempat yang memang tak membangun, memang kita akan rugilah sebenarnya. Okey. So tapi kena ada ilmu lah maknanya. Contoh kat hartanah pun kena ada ilmu juga. Okey. Tetapi dengan emas ni sebenarnya boleh dikatakan zero risiko. Sebab apa-apa pun emas tu still boleh jual. Apa keadaan pun still boleh jual dengan harga semasa. Mungkin dia akan rugi sedikit tapi dia boleh jual dengan harga semasa. Dia tak adalah rugi total. Macam contoh kata beli 1,000 jual, tak boleh nak jual langsung, tak ada. Even dah yang terbakar kan, kita pun biasa dengar kan orang yang rumah terbakar ke apa ke, pasti jumpa bila terbakar. Contoh kan. Okey, saya tunjuk yang ini yang dekat mana Kelantan saya ni. Rumah emas dia dah terbakar tapi jumpa dalam kebakaran tu. Mana pula ada jumpa barang kemas dalam timbulan sisa kebakaran. Sebenarnya kita memang zero risiko lah. Sebabnya memang kita akan apa-apa keadaan pun emas boleh memberi kebaikan kepada kita. Okey.
Ni yang saya nak share ni 5 tips untuk untung dengan simpanan emas. So kalau kata saya cakap pasal simpanan emas ni, dia merujuk kepada emas pelaburan lah ya, emas pelaburan. Dia bukan merujuk kepada simpanan barang kemas, iaitu emas perhiasan. Ni contohlah, contoh gold bar, gold bar. So ini contoh gold bar yang 5 gram, 5 gram. Okey. So sebab apa saya mengatakan ini? Sebab ianya adalah lebih mesra lah kepada pelaburan. Sebab susut nilai dia, kalau bahasa laymannya susut nilai lah, tapi sebenarnya dia adalah spread. Spread. So spread ni adalah beza antara bila kita beli dengan kita nak jual. Beza harga. Beza itulah akan menentukan keuntungan kita. Susut nilai lah, sebenarnya dia bukan susut nilai. Okey, tapi spread dia sangat tinggi lah kalau untuk emas perhiasan. Kalau memang boleh lebih pergi kepada 20 sampai even 40% pun. Okay. So bila macam tu kita lambat dah nak dapat untung. Tapi dengan yang ni, yang itu yang saya assurkan emas public gold, sebab memang emas public gold janji akan beli. Spreadnya adalah telah dipaparkan di mana-mana semualah, orang semua tahu spread emas public gold adalah 6 hingga 9% sahaja. Ini kecil kan? Kecil saja, 9%. Maknanya kalau harga, yang ini harga dia 1,000 lebih lah. So contoh, maknanya kalau kata 1,000 harga dia, dia punya susut nilai bila kita nak jual adalah RM90. Sebab 9% kan? So sangat untung lah. Kalau kita berbanding dengan kita beli emas perhiasan, contoh 1,000, tambah lagi dengan kos upah. Contoh 1,000, biasa 1,000 boleh pergi sampai RM400, dia punya kos upah RM300 kan. So dari kos dia dah jadi RM1,300. Lepas tu kita punya kerugian, contoh kata 40%, 1,000 kita rugi RM400. Tambah lagi kita rugi yang tadi dekat kos upah tadi RM300, dah kita rugi RM700 sebenarnya. Daripada 1,000 kita beli barang, contoh kan, 1,000 contohnya. So memang sangat tidak digalakkan lah untuk kita buat simpanan juga pelaburan dengan emas perhiasan. Atas sebab-sebab itulah kita nak pakai, tak ada masalah. Aisyah pun pakai, tapi tak ada pula hari ni. Ada pakailah subang, rantai, gelang semua kan. Perempuan nak kena pakai. Saya ni dah biasa tak pakai, dia rasa macam lalat tau. Rasa macam lalat sebab macam ada gelang, tak ada cincin saya tak biasa pakai. Saya biasa pakai kan rantai. So macam bila tak pakai tu rasa lalat. Tapi untuk pakai je lah. Kalau kita nak beli 1 kilo untuk pakai kan. So kalau macam contoh kata kita ada bajet 1 kilo, so belilah yang pakai tu mungkin dalam 50 gram, 60 gram. Lepas tu yang lain tu kita buat dalam bajet yang macam ginilah. Macam ni. Okay. Ada yang besar kan, yang ni 5 gram. So boleh beli, ada contoh yang ada banyak, boleh beli yang 200 gram, 100 gram. Dia banyak variety lah sebenarnya. Gold bar pun ada banyak variety. Yang untuk series untuk dinar ni shilling emas. Dinar ni shilling emas macam bulat macam ni lah. Bulat macam ni. Ini 5 dinar. So dia ada series 5 dinar, setengah dinar, 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar. Okay. So ada series-series dia. Jadi kita boleh pelbagaikan lah kita punya simpanan tu lah. Okay. So memang tak akan rugilah macam-macam mana pun sebenarnya. Kalau kata tak ada ilmu pun, tapi bila lagi untung lah. Okey. So ini saya nak share 5 tips ni. 5 tips. So apa tips pertama? Tips pertama adalah kita kena baca buku. Ilmu. Maknanya kita kena baca buku. Baca buku. Macam-macam mana pun kita kena dapatkan kena ada ilmu lah untuk memulakan pembelian kita. Contoh satu, yang pertama adalah wang emas. Okey, Cik Abdul Ghani tanya macam mana nak mula ya? Nak mula macam mana? Sangat senang lah. Kalau dia ada 3 cara. Yang satu adalah kita beli dan simpan dalam akaun. Maknanya yang ini dengan RM100 dah boleh mula simpan. Okey, dah mula simpan dalam akaun emas gap, yang dinamakan gap lah, Gold Accumulation Program. Okey, so Gold Accumulation Program ni sangat mesra bagi semua orang lah, sebab dengan 100 kita dah boleh mula menyimpan. So hari semalam dah ada seorang saya punya penyimpan, dia nak simpan, dia kata dia nak simpan untuk simpanan persaraan dia nak simpan je. Simpan 100. Saya kata tak apa, simpan 100, nanti kalau contoh ada dapat bonus gaji ke apa ke,
simpan lagi banyak, maknanya lagi cepatlah dia punya simpanan tu bertambah. Sebab dia kata dia nak simpan je, dia dalam 17 tahun lagi dia nak bersara, so simpan saja, so tak ada masalah. Sebab orang ni jenis yang dia tak nak pegang. Dia boleh, ada banyak cara lah, boleh bermula dengan public gold ni. Satunya yang tak nak pegang, maknanya simpan je dalam akaun. Nanti kan capai matlamat boleh jual public gold. Yang dalam akaun ni boleh jual secara online saja. Tapi nanti kalau dah sampai masa, boleh saja konsult saya, ataupun kalau saya dah tak ada, boleh konsult saya punya mentor. Okey, so mentor saya tu Muhammad Zulkifli Syafiee. Ini Muhammad Zulkifli Syafiee, dan juga lagi mentor atas lagi Tuan Syukur Hashim. So maknanya kita tak akan putus lah kita punya bimbingan tu. Boleh saja konsult dengan mentor saya lah. Kalau saya contoh apa-apa berlaku pada saya, so tak perlu risau. Dalam public gold ni dia ada susu galur dia lah, macam ada ayah saya, contoh ayah saya maknanya Cik Muhammad Zulkifli Syafiee. Okay, so atuk saya Tuan Syukur Hashim, yang dikenali sebagai Maha Guru Emas Malaysia tu. Okay, so maknanya bila kita nak menyimpan ni, kita kena ada ilmu. Macam contoh yang saya kata tadi, kena ada ilmu lah. Baca buku ini salah satulah yang saya baca, Wang Emas, Bertahan Seketika Gawat. Ini buku Tuan Azizi Ali, Masa Untuk Emas. Sangat dia agak teknikal lah yang ini. Yang buku Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee ni, dia lah santai saja. So kalau baca sebenarnya boleh faham terus lah. Yang ini agak teknikal sikit, dia cerita pasal macam mana dulu emas sandaran emas diputuskan dengan duit apa semua. So kalau yang ini agak teknikal. Kalau nak baca santai yang ini, saya punya penyimpan emas, dia baca yang ini, dia kata senang faham. Okay, so yang ini pun ada satu lagi buku, Rahsia Pelaburan Emas dan Perak. So kita kena baca buku untuk tahu kenapa kita kena membeli emas, kena menyimpan emas dalam portfolio kewangan kita. Macam-macam mana pun kita kena ada emas lah. Okey, Tuan Azizi Ali mengatakan kita kena ada at least 10% lah daripada kita punya portfolio kewangan kita dalam bentuk emas. Berapa banyak perlu ada simpan emas? Ini saya suka share sebab memang ini kenyataan, dan kita perlu terimalah benda ni. Macam-macam mana pun kita kena ada emas, sebab untuk nak menjamin kita punya nilai kekayaan tu dapat dikekalkan lah. Okey, so ini ilmu lah maknanya. Jadi saya share ilmu. Tuan Aziz kali kata 10%. So maknanya paling basic lah ni 10%. Lagilah dua orang pakar kewangan ni mengatakan 25% dan 50%. Okey, so at least 10%. Macam contoh kita ada duit 100,000, kita kena ada at least 10,000 kita tukarkan dalam bentuk emas untuk menjaga nilai kekayaan kita. Sebab macam saya cakap tadi, emas tak akan jatuh dia punya harga kepada kosong. Sebab dia ada harga lumbung. Dia memang tak akan jatuh pada harga kosong. Apa-apa pun berlaku. Macam tadi kan, yang gambar tadi. Dah masuk dalam kebakaran, terbakar pun still ada nilai. Still, bagi satu lagi, still boleh jumpa. Kalau duit simpan dalam rumah yang terbakar, nampak debu je lah. Nampak debu dah tak tahu pun debu mana satu. Kalau tahu debu mana satu pun, contoh dalam beg pun, nak buat apa, dah jadi debu. Tak boleh nak buat apa kan. So sebab itu adalah yang emas ni adalah barang yang zero risiko. Tapi kita kena tahu, ada ilmu. Sebab tu saya bila jumpa orang yang cakap rugi, so saya senyum, dia tak ada ilmu. Kesian. Tapi itu yang saya dalam misi saya untuk nak mendidik, nak beritahu pada masyarakat bahawa dengan emas ni nilai kekayaan tuan-puan terjamin. Tapi jangan beli semua. Sebab tu tadi yang nak pakar-pakar ni cakap, at least paling banyak pun 50%. Yang lain maknanya simpanlah dalam ASB. Walaupun kata dia tu sekarang ni agak tak banyak lah dia punya pulangan, tapi kita kena ada dalam bentuk duit juga. Sebab kita nak kita nak senang lah apa-apa hal berlaku, maknanya kita boleh gunakan duit tu kan. Tapi sebenarnya emas juga adalah duit lah. Emas juga adalah duit sebenarnya, sebab ianya senang ditukarkan kepada emas lah. Secepat 15 minit boleh dapat kan. Okay. So ilmu, kena ada ilmu. Tuan-tuan kena baca buku baru tahu, dan kena pergilah. Kalau contoh saya share dalam saya punya FB, share setiap Rabu kami punya grup buat talk show berkenaan dengan ilmu emas, free saja. Boleh dapat peluang untuk dapat lucky draw lagi. Ada seorang saya penyimpan emas saya dapat lucky draw 10 dirham yang harga RM185 kan. Pergi dengar je. Masa tu dia pergi pun dia rasa macam tak nak pergi. Dia kata dia banyak kerja kan malam tu kan. Bukan pergi mana pun, dia buka depan laptop je, buka Facebook Live, ada YouTube pun ada, buka. Dia kata sambil-sambil dia buat kerja di office malam tu. Hari Rabu malam setiap Rabu malam. So dia kata dia dengar aje, lepas tu
bila lucky draw nama dia naik, dapat first grand prize. Okay, so dapat lagi peluang untuk dapat lucky draw macam tu. Okay, so itu dapat ilmu. Sebab banyak ilmu sangat yang bila saya bercerita dengan saya punya penyimpan emas, dia kata banyak ilmu yang dia tak tahu. Kalau saya yang ada sedikit ilmu lah, ya Allah bagi kesempatan baca buku dan belajar daripada mentor saya. Macam saya rasa macam ilmu basic, tapi bagi orang yang tak tahu, maknanya itu ada ilmu yang berharga lah. Okay. Kalau kata tak nak baca buku pun kan, tapi sebenarnya baca buku lagi bagus lah. Okay, boleh pergi talk show macam tu. Banyak talk show yang dibuat lah. Okay, so boleh pergi. Masuk je dengar. Kalau apa-apa soalan boleh refer balik pada saya untuk nak tanya lagi lah macam mana cara contoh untuk nak bermula ke, macam mana cara contoh kata nanti kalau kata saya nak menjual macam mana, so tak ada masalah lah, boleh bertanya pada saya lah. Okay, lepas tu boleh baca blog-blog lah. Contoh blog mentor saya ni adalah muhammadZulkifli.com. muhammadZulkifli.com. Saya pun belajar daripada dia mula-mula tahun 2014 tu. Saya belajar daripada blog mentor saya, emas saya ni. Masa tu saya first kenal ilmu emas ni 2014, saya baca blog beliau lah. Okey. So beliau ni dah membimbing lebih daripada direct di bawah dia lebih daripada 6,000 orang, dan dia ada kira macam empayar bimbingan emas dia lebih daripada dekat-dekat dengan 160,000, dekat-dekat dengan 200,000 dah. Okey, so ramai orang yang dapat benefit daripada perkongsian beliau lah dalam blog tersebut. So boleh baca. Saya pun mula daripada situ. Okey. So blog-blog emas lah. Janganlah yang kalau kata contoh tengok ni dengan ilmu lah, maknanya bila kita baca dan kita tak tahu sedikit lah kan. So kalau contoh kata ada yang kata emas ni okey, melabur emas dengan saya nanti dapat pulangan bulanan. So itu tanda-tanda scammer. Jangan ikut. Emas ni tak ada pulangan macam tu. Kekurangan emas adalah dia tak ada pulangan bulanan. Okey. Tanyalah mana-mana guru kewangan pun, mana-mana guru emas pun, guru-guru pakar emas, memang emas tak ada pulangan bulanan. Dia bila kita beli, kita simpan, kita jual, nanti dapat untung, itu dapat untung dia. Itu saja cara dia. Okey, itu saja keuntungan dia lah. Tapi keuntungan lain maknanya dari segi contoh kita kali inflasi, itu memang tak dapat nak disangkal lah. Tapi kita dapat untung, maknanya bila kita jual, dia tak ada untung lain. Sebab tu nanti saya explain lagi lah. Okey, ilmu Okey, ilmu. Itu yang pertama, ilmu. Yang kedua, harga emas naik dalam jangka masa yang panjang. Kena bear in mind lah. Itu yang kita kena fikir, kita kena semat dalam hati kita bahawa emas ni dia bukan kita simpan dalam masa setahun kita dapat untung. Tak. Kita contoh nak beli hari ni, kita nak jual tahun depan. Tak. Kecuali masa yang 2012 tu memang untunglah macam tu. Tapi itu lebih kepada maknanya kita nak jadi pelabur emas. Pelabur emas dia kena main dengan volume. Volume maknanya orang ada 1 juta, mungkin dia boleh beli macam contoh hari ni 1 juta, dia beli dekat dengan 4 kilo dia dapat. Okey, 4 kilo dia dapat, then bolehlah naik harga dalam contoh harga RM5 1 gram naik, dia dah boleh jual contoh. So dia kena buat kira maknanya berapa harga minimal yang dia boleh kena jual untuk dapat untung. Sebab dia dapat ada 4 kilo. Kalau naik RM5 contoh ni dapat untung RM5 1 gram pun, RM5 darab 4,000 dah berapa? Kan dah 20,000 contoh macam tu. So dia kena main dengan volume lah kalau untuk pelabur ni. Tapi saya lebih kepada tempat tu, saya punya tajuk 5 tip untuk untung dengan simpanan emas. Kita menyimpan emas. Kita menyimpan emas. Okey. So kita simpan emas tu, kita kena bear in mind ianya adalah untuk jangka masa panjang. Jadinya duit kita tu yang kita tak guna dalam masa at least 2 tahun lah. Paling kurang duit yang kita tak guna dalam masa 2 tahun. Ada orang yang pernah cakap dekat saya lah, mana ada duit yang tak guna? Sebenarnya, okey, dalam pengurusan kewangan, kita memang kena ada duit yang kita tak guna. Maknanya, sebabnya kita tak guna duit tu lambat lagi. Kalau kita tak ada duit yang kita rasa macam kita memang tak ada duit yang tak guna, maknanya kita tak berapa tepat lagi lah daripada pengurusan kewangan. Sebab kita tak boleh nak manage duit kita ada simpanan untuk matlamat masa depan. Ini harga harga. So maknanya dia akan sentiasa menaik. Dalam masa 20 tahun kenaikan harga emas, tengok graf ni adalah 600%. Maknanya kalau contoh tahun ni 2021, kalau ikut graf ni lah maknanya kenaikan harga dia. Tapi maknanya
history tak pernah menipu kan. Sejarah tak pernah menipu. Maknanya kita tengok kat sini, dalam masa contoh 20 tahun dah naik 600%, maknanya analoginya tahun ni kita simpan RM1, 20 tahun lagi benda tu akan jadi RM600. Analogi dia macam tu lah. So kita simpan saja. Kita beli, kita simpan je lah. Kalau contoh 2,000 darab 600% berapa? Jadi 120,000. So macam sangat berbaloi lah untuk kita simpan, sebab duit tu kita nak guna 20 tahun lagi. Contoh matlamat yang kita boleh simpan untuk kita kita simpankan, kita convertkan kita punya duit tu kepada emas adalah contoh macam ni lah. Tabung pendidikan anak-anak yang kita nak guna. Contoh anak kita baru lahir, kita nak buka dia punya tabungan emas. Ramai saya punya penyimpan yang memang masuk je sebulan, contoh 2 gram, 1 gram. Ada seorang tu yang anak dia seorang je, so saya selalu tengok lah, dia maknanya bila akhir bulan saya nampak lah dia masuk 2-3 kali. Maknanya dia simpan emas untuk anak dia. Contoh saya tak ingat lah dia punya berapa figure kan, maknanya nampak dia punya ni transaksi dia banyak kali. So dia simpan banyak kali. Macam contoh dia masuk awal bulan, tengah bulan, ujung bulan. Contoh kata 100 dah 300. So nilai tu maknanya dah jadi 0.3 something lah, satu kali bayar, satu kali beli kan. So maknanya dia menyimpan secara konsisten lah untuk anak dia, sebab anak dia baru umur 4 tahun. So kalau contoh nanti umur anak 18 nak belajar, kalau contoh satu bulan dia ada 1 gram kan, so 18 tahun, 18 darab 12 dah berapa ratus gram lah dia ada. Kan? So sangat untung lah. Sebab tadi bank iman tadi maknanya harga yang kita beli, contoh tadi 100 tahun, bulan ni 100, lagi 20 tahun jadi 60,000, sebab 600% kenaikan tadi. Sebab itu untung dia. Kita kena bear in mind, emas adalah untuk simpanan jangka masa panjang. So yang kedua, aset rumah tu kan, kita nak buat rumah lagi 5 tahun contoh, nak buat rumah. Kalau kata untuk deposit pun boleh lah. Contohnya yang memang, kalau kita memang jenis yang tak boleh nak menyimpan duit menyimpan dalam duit, macam yang saya cakap tadi, yang dia kata mana ada duit yang tak digunakan, memang semua nak guna. Memang semua nak guna, tapi jangka masa tu, kita punya matlamat tu long term ke, short term ke, medium term ke. Kalau short term janganlah tukar. Macam contoh kata bulan depan saya nak contoh kan, nak tukar awning rumah bulan depan. Duit saya ada 5,000, saya nak buat awning rumah bulan depan. Dah janji dah dengan saya punya tukang untuk nak buat awning contoh kan. So janganlah guna yang 5,000 tu. Yang tu tak sesuai, sebab itu short term. Sebab yang long term, medium term dan long term, maknanya 2 tahun dan ke atas matlamat dia sangat sesuai lah. Okay. So contoh nak kahwin lagi 3 tahun, maknanya nak simpan untuk mas kahwin, belanja kahwin cuma. So elok simpan modal perniagaan dan persaraan. Inilah sangat bagus lah. 20 tahun lagi contoh saya, lagi 16 tahun lagi saya nak untuk persaraan saya. So saya simpan. Sangat bagus kan. Contoh tadi 20 tahun kenaikan harga emas 600%. Kan. So mana nak dapat yang macam tu? Ali lagi Aziz Ali. Saya suka baca dia punya blog, bukan blog lah, dia punya perkongsian dalam FB, dalam buku dia ni. Tuan Aziz Ali cakap kalau satu-satu pelaburan tu boleh konsisten memberi kepulangan sebanyak 10% minima setiap tahun secara purata, maknanya pelaburan tu sangat bagus. So sebab tu Tuan Aziz Ali sekarang mengatakan tukarkanlah, convertkanlah. Contoh yang dia cakap tadi kan, dia punya ni 10% kan, convertkan sedikit daripada simpanan atau pelaburan tuan-puan dalam ESP kepada emas. Sebabnya emas dah terbukti secara purata boleh memberi pulangan 10% setahun berbanding dengan simpanan tabungan haji dan juga ESB. Sebab dah memang ada kajian, Tuan Aziz Ali ada buat lah dia punya maknanya macam research, sedikit kajian dia buat dengan tabungan haji, ESB dan juga emas. So yang dua ni, ESB dengan tabungan haji, puratanya bawah daripada 10% lah. Bila dicampurkan maknanya secara ada yang tinggi ada rendah, puratanya bawah 10%. Tapi emas mengekalkan puratanya, pulangannya setiap tahun adalah lebih daripada 10% pulangan dia. So bila dapat 10% daripada situ, sangat baguslah itu pelaburan tu. Tapi kalau nak lebih daripada 10%, janganlah buat pelaburan sebenarnya. Itu bagusnya adalah untuk kita berniaga. Sebab dengan berniaga nak dapat 200% satu tahun adalah sangat biasa.
Ini dia sebutkan dalam buku ni lah. Azizi Ali, jutawan daripada planet Jupiter. Maknanya, kalau contoh kita ada duit 100, kita nak gandakan jadi contoh 200%. 100 nak jadi 200%, maknanya kita nak jadikan dia 2,000 ataupun kita nak jadikan 20,000. Berniaga lah. Berniaga. Kan? Biasanya kalau contoh berniaga makanan, boleh dapat untung 30%, 40%. So, memang kalau berniaga memang boleh dapat untung tu. Kalau kita contoh yang memang duit tu kita bukan orang jenis yang berniaga, so memang kena carilah tempat-tempat pelaburan yang boleh memberikan keuntungan lebih daripada 10% purata. Okay. So dalam keadaan sekarang memang yang nampaknya memang sebab tu Tuan Aziz Ali all out, nampak memang sangat all out dia cerita pada orang berkenaan dengan emas ni. Kan, takkan dia nak merendahkan reputasi dia dengan dia bercerita benda yang memang tak proven. Sebab dia pakar kewangan. Macam saya tak pakar kewangan, tapi saya cheat code kan orang-orang pakar kewangan ni bercerita berkenaan dengan kelebihan emas lah. So saya pun ingin menyampaikan jugalah, dapat saham akhirat saya menyampaikan ilmu-ilmu emas macam ni. Okey. So kena beriman, maknanya untuk kita punya ni kena matlamat jangka masa panjang. Matlamat jangka masa panjang. Matlamat jangka masa panjang. So kalau siapa yang nak bermula, boleh saja klik WhatsApp saya untuk mulakan simpanan lah. Okey, saya ada masukkan dalam saya punya post ni dekat sini dalam. So kalau kata contoh nak masuk dalam, nak tengok saya punya sharing dalam sesi Telegram pun boleh saja klik dekat post dan juga komen lah. Okey, so Telegram saya fungsian dalam FB Live ni saya dah masukkan dalam YouTube. So lagi senang kan nak tengok kan, tak payah scroll panjang-panjang, boleh aja buka YouTube saya, subscribe YouTube saya untuk tengok lah. Okey, so kena ada mindset bahawa emas adalah untuk jangka masa panjang. Okey, so itu kita punya keuntungan dalam masa panjang. Yang ketiga, kenaikan harga barang selari dengan emas. Maknanya inflasi mengikis duit kita. Inflasi mengikis duit kita, sangat mengikis duit kita. Contoh yang kalau kita ingat, yang contoh yang dah umur 30 tahun kan, dia ada experience lah, ingat harga nasi lemak dulu kan. Nasi lemak dulu mungkin 5 sen. Saya ingat lagi masa saya kecil-kecil dulu, masa saya dah 40 lebih, masa saya kecil dulu, contoh dalam 30 tahun lepas, saya boleh dapat nasi belauk lah, saya orang Kelantan nasi belauk 20 sen satu bungkus. Masa saya darjah 1, darjah 2 macam tu, darjah 2, darjah 3 saya pergi beli nasi belauk, boleh dapat harga 30 sen, 20 sen. Saya pernah ingat lagi 10 sen satu bungkus nasi belauk lauk ikan tongkol. Sekarang even dekat Kelantan pun RM3, RM2.5. Di Lembah Kelang lagi lah RM5, RM6 kan. So berapa peratus kenaikan harga tu? Sebab dia bukan sebabnya barang tu naik harga, tapi sebab inflasi memakan duit kita. Nilai duit kita menjadi rendah. Okay. So maknanya kita nak beli barang yang sama, tapi kita kena menggunakan duit yang lebih. Tapi bila kita simpan emas, kita mengekalkan nilai duit kita. Yang paling basic adalah yang saya suka share adalah berkenaan dengan harga kambing lah sebenarnya. Ini gambarnya macam ni lah, tapi maknanya harga kambing. Kalau tuan puan boleh recall, pernah dengar ke pasal hadis Nabi, hadis sahih daripada Bukhari, mengatakan Nabi pernah meminta sahabat membeli seekor kambing. Zaman Nabi dulu 1400 tahun, pernah meminta sahabatnya membeli seekor kambing dengan 1 dinar. 1 dinar ni duit sebesar duit 10 sen. Ni dinar lah, tapi saya ada ni 5 dinar. So maknanya yang ini boleh beli 5 ekor kambing. 5 ekor kambing. Tapi Nabi maknanya pernah meminta sahabatnya membeli seekor kambing dengan harga 1 dinar. 1 dinar ni 4.25 gram So yang saya pegang ni 21.25 lah, sebab 5 dinar 4.25 darab 5 kan, 21.25 gram. So 1 dinar 4.25 gram untuk beli seekor kambing. Sekarang pun 1 dinar masih boleh beli seekor kambing. 1 dinar berapa? Kalau harga hari ini adalah RM1,102. Tuan pun masih boleh beli seekor kambing dengan 1 dinar. Saya pernah membeli, yang first saya beli dinar, first saya beli emas pelaburan ni pada 2014. Masa lepas saya kenal daripada blog Tuan Muhammad Zulkifli tu. So saya tukarkan sedikit saya punya duit kepada emas lah. So saya beli 1 dinar masa tu 500 lebih.
Masa tu pun maknanya masa tu harga dia seekor kambing adalah 500 lebih. Saya boleh beli. So saya tukarkan 500 saya jadi 1 dinar. So 1 dinar saya sekarang dah bernilai 1000 lebih. So maknanya dinar yang saya dah tukarkan 500 tu jadi 1000, saya boleh beli seekor kambing juga. So kalau contoh kata tuan puan tukarkan hari ini RM1,102. Jadi dinar, 1 dinar 20 tahun lagi, contoh kan, 20 tahun lagi ada cucu. Kata contohlah anak dah besar dah, tak ada nak akikah, semua dah buat, ada cucu. Bagi je kepada anak tuan untuk ini mak sponsor kau punya anak punya akikah, beli kambing. Memang boleh. Tapi sekarang maknanya duit puan-puan beli tukar hari ni RM1,102. 20 tahun lagi mungkin kambing dah jadi berapa? Tahun dulu 500, sekarang dah jadi 1000. 20 tahun lagi mungkin dah jadi 3,000, 4,000, tapi tuan-puan simpan yang 1,000 dulu. Tak perlu nak tambah dah harga tu. Tak perlu nak tambah dah duit untuk beli seekor kambing dengan duit dinar tu je. Dinar yang tadi yang dah convert tu. Itu yang maknanya kita membeli harga untuk di masa depan dengan harga yang sama yang kita tukarkan kepada emas. Okey. So maknanya kalau contoh tadi kita nak beli, kita tak simpan, jadi saya tak simpan 1 dinar tadi 2014, tapi saya ada duit. Saya simpan 500 tu lah tadi. Saya beli 500 lebih kan? Saya beli 500 lebih, 500 saya simpan. So saya nak beli kambing sekarang. Saya kena dapatkan seekor kambing dengan duit saya 500, tak boleh. Dah kena tambah lagi 400 lebih, maknanya dekat dengan 500, maknanya dekat sekali ganda. Saya perlu tambah duit saya untuk beli seekor kambing. Itu maknanya inflasi. Duit kita perlukan duit yang lebih banyak untuk beli barang yang sama. Sedangkan dengan emas 1400 tahun dulu dia dah mengekalkan kuasa beli 1 dinar kepada seekor kambing. So mana yang lagi sesuai untuk kita simpan secara long term? Emas. Tapi jangan semua macam tadi kan Tuan Aziz Ali cakap 10%. Kalau nak yang lagi ekstrim 50% tadi. Tuan Mike Melanie ni seorang pakar berkenaan dengan wang fiat. Wang fiat ni mata wang kita lah. Mata wang kita. Okey. So itu yang ketiga. Kalis inflasi kalis inflasi. Okey. Satu lagi yang kita kena ada juga tips kita yang kita perlu pegang. Contoh, memang kita orang yang jenis yang memang tak boleh menyimpan duit. Maknanya bila ada duit je nampaklah sale. Perempuan kan, dia emosi lebih sikit, nampak sale kan, nampak sale. So maknanya kita kena baik iman kita, emas adalah duit. Maknanya bila kita ada emas, kita ada duit. Bila kita ada emas, kita ada duit. Sebab apa? Dia bukan macam hartanah, memang kita ada duit. Kat situ kita dah damkan duit. Contoh kita beli rumah, deposit RM10,000. Lepas tu nak bayar bulan-bulan. Dia dapatlah pulangan. Maknanya setiap bulan kan. Kelebihan dia dapatlah. Kalau kita boleh sewakan, sewaan di situ. Tapi kalau kita nak jual, maknanya contoh terdesak, ada terdesak kecemasan, kita nak guna duit. Contoh kita nak guna RM10,000, kita tak boleh nak pergi portion. Saya nak jual rumah ni sikit lah, dalam kata 10 kaki lah duit, saya nak RM10,000. Tak boleh. Sedangkan dengan emas, contoh tuan puan ada ini 5,000 kan, 5,000. Kalau tuan puan ada 2 keping yang macam ni, maknanya tuan puan dah boleh dapat lah. Even nak pajak ke, tak kisahlah cara macam mana. So maknanya kena tahu, ada ilmu lah. Nak pajak ke, nak jual, macam mana yang paling sesuai masa tu. So pun nak RM10,000, ada 2 keping yang ni, kita dah tukar dah duit kita 2 keping yang kepada 5 dinar, 2 keping kita ada. Kita nak pakai duit RM10,000. Pergilah jual ke pajak ke, kita dapat balik duit RM10,000 kita tu untuk kita gunakan kecemasan tersebut. Secepat 15 minit. Saya ada pengalaman lah. Bila saya pergi pajak dekat Public Gold, sangat cepat saya dapat duit. 15 minit saya boleh dapat duit. Sebabnya emas Public Gold kan, dia sudah recognize emas dia sangat cepat lah proses tu. Tak adalah macam nak kena belik ke, nak kena apa ke kan. Okay. So tips dia untuk kalau kita contoh kita nak pajak, maknanya kita pergi pajak tempat kita membeli. Sebab dia emas dia lagi senang lah untuk menerima. Okay. So maknanya emas adalah duit. Tu semalam saya cerita pasal ada emas, ada duit. Tapi bila kita ada duit, tak semestinya kita ada emas. Kan? Kalau contoh kita tak ada duit. Kita tak ada duit dan kita pun tak pernah ada simpan emas. Maknanya memang kita tak ada apa-apalah. So kalau contoh kita force diri kita untuk simpan dalam bentuk emas ni, contoh kata tadi, tuan puan force kan, paksa simpan tuan puan untuk contoh kata nak untuk
simpanan persaraan. Sebabnya saya ni memang tak ada duit dah untuk benda lain. Saya memang tak mampu contohnya nak kata untuk nak simpan, nak buat rumah ke nanti saya beli rumah satu ni je lah saya boleh. Tak mampu dah untuk jalan benda lain. Simpan je sebagai dana persaraan tuan-puan untuk lagi contoh 10 tahun, 20 tahun lagi simpan je 100. Maknanya puan-puan simpan RM3.50 satu hari. Convertkan RM3.50 satu hari kepada emas. Simpan 100. RM3.50. Kalau orang cakap, saya memang tak ada duit. Potonglah. Simpanan memang kena paksa. Contoh kalau kita sakit pun, kena paksa makan ubat. Barulah insya-Allah boleh sihat. Maknanya kita berusaha untuk ke arah itu. Maknanya sama juga dengan simpanan. Kena paksa. Sebab yang paling best memang shopping. So, orang kita dapat macam contoh. Kalau yang orang yang tak biasa ada simpanan emas lah maknanya kan, dia akan reward dengan diri dia dengan benda-benda yang fizikal yang dinampak. Macam contoh, kalau orang yang gila gadget, nak tukar lah, setiap ada je keluar gadget baru, nak beli handphone baru, nak tukar tab ke, nak tukar laptop ke kan. Tapi sebenarnya yang lama tu masih berguna lagi. Itu ada keperluan, tapi yang lebih itu adalah kehendak. So kita kena bezakan antara keperluan dengan kehendak untuk kita dapat adakan simpanan ni. Sebab tu kena paksa. Macam mana-mana pun kena paksa. Tapi bila puan-puan simpan paksa dalam emas, kalau saya sarankanlah, saya punya penyimpan emas, contoh yang tadi, masuk dalam simpanan account gap tu pun, simpanlah account gap. Lepas tu nanti contoh sebab dia ada juga basic, kena ada balance dalam tu lah. Contoh kata nak keluarkan 5 gram macam ni, kena ada 6 gram dalam tu, boleh keluarkan yang 5 gram macam ni. Kalau orang yang nak pegang lah, tapi saya sarankan peganglah satu supaya ada motivasi kita. Ada seorang penyimpan emas saya sangat bermotivasi. Dia dah macam, tak pernah lagi dia nampak emas yang dia simpan. Dia lelaki. Lelaki tak pernah lagi. Dia kata dia ada rasa macam dia pegang ni titik peluh dia bekerja selama ni. Dah lebih 10 tahun dia tak ada simpanan pun, dia kata. So bila dia simpan emas, dia dah ada yang dah ada pegang, dia dah habis bayar, yang itu dia beli secara ansuran lah, EPP, Easy Payment Purchase, boleh buat 10 kali so sekarang ni ada promosi lagi tuan-puan, boleh bayar 10 kali sehingga 4 hari bulan, sehingga hari Isnin. Macam contoh yang ni tuan-puan 1,000 lebih, maknanya dalam 100 lebih 1 bulan tuan-puan dah boleh dapat yang ni 10 bulan bayar. Boleh 1,100, maknanya dalam RM1,010 macam tu, 1 bulan, 10 bulan tuan-puan force saving kat situ. Yang ini kena komitmen lah. Sebab itu maknanya kita dah lockkan harga untuk tuan-puan beli. Maknanya tuan-puan komit, puan-puan janji akan bayar benda tu dalam masa 10 bulan. Itu maknanya kena paksa lagi lah. Kalau contoh yang account gap tadi, tak perlu paksa. Maknanya kalau ada 100 masuk je. Bulan depan tak ada, tak perlu dulu. Okay. So bulan ketiga ada, masuk lagi 100. Yang tu macam tu. Tapi kalau nak force juga, maknanya kena buat yang macam ni lah. Maknanya macam contoh yang tuan-puan yang ada sebenarnya ada boleh saving 200 bulan contoh. Ada saving 200 bulan. So boleh ambil yang 5 gram macam ni lah. 5 gram macam ni dia lebih kurang dalam 100 bawah 200 lah satu bulan. Kalau contoh memang bajet 110, boleh ambil yang 1 dinar. Maknanya 10 bulan tuan-puan bayar 100 dan RM110, boleh dapat 1 dinar. Itu force macam tu. Tapi kena orang yang memang ada kemampuan lah, memang ada, maknanya memang ada income bulanan yang tetap. Sebab nanti kalau kata contoh tuan-puan tak boleh bayar di pertengahan jalan, memang Public Good akan kenakan denda lah. Berapa persen, contoh 10% akan kenakan denda kepada tuan-puan yang tak boleh bayar ni. Dan kalau contoh ada lebihan daripada tuan-puan yang tuan-puan dah bayar, Public Good akan bagi balik lah lebihan tu. Tapi sayang lah kan, sebab kita hilang duit tapi tak dapat apa-apa. Kalau yang tak boleh komit, simpan je dalam account gap. Kalau yang boleh komit, sangat bagus. Sekarang ni ada promosi, bayar 10 kali. Kalau kebiasaannya boleh bayar 6 kali saja. Boleh bayar 6 kali. So macam kita mengurangkanlah kita punya bajet untuk dapat benda yang sama. Saya pun lock lah. Saya pun banyak lock yang bayar 10 kali tu. Bila ada promosi macam tu, maknanya saya kurangkan saya punya komitmen untuk dapat benda yang sama, bayar 10 kali. So yang ini maknanya boleh bayar 10 kali dalam 160 lebih lah. 160 lebih sebulan, boleh bayar 10 kali dapat 5 gram. Kalau yang 1 dinar tu, bayar RM110, 10 bulan dapat 1 dinar. 1 dinar. Okey, maknanya macam tu puan-puan dah bela seekor kambing dah beli tu.
Balance dekat kambing 20 tahun lagi nak jual. Tapi tak, kambing tu tak perlu tuan-puan bagi makan, tak perlu tuan-puan nak jaga, ada kandang, tak ada, tak perlu. Sebab harga memang dah terproven 1400 tahun dulu, 1 dinar boleh beli seorang kambing. Lagi 20 tahun, lagi 30 tahun, memang proven boleh beli seekor kambing. Okay? Okay, so emas adalah duit. Sesenang 15 minit. Kalau contoh yang dalam akaun emas, yang tadi gap tu, tuan-puan nak jual, tak keluarkan nak jual, yang itu pemilik janji dalam masa 3 hari, duit tuan-puan akan masuk dalam akaun. Itu yang tak fizikal lah. Tapi ada cara, contoh kata tuan-puan nak supaya nak senang, nak cepat, contoh pergi keluarkan dan pergi jual dekat public gold secara fizikal tu dapat duit, contoh macam tu. Maknanya contoh matlamat saya dah capai ni, lagi 5 bulan saya nak nak pakai duit, contoh. So dalam tu ada contohlah 100 gram ke 200 gram ke, keluarkanlah dulu. Maknanya nanti senang, bila nak pakai duit tu terus pergi je, dalam masa 15 minit dah boleh dapat duit. Lepas tu lagi masa tu, itu tips-tips lah, nanti saya akan bantu tuan-puan lah lebih lagi macam tu. Macam contoh dah keluarkan, macam contoh yang 5 dinar ni, susuk nilai dia bukan 9%, dia dah bawah lagi sikit. So bila kita keluarkan daripada akaun, kita pegang dan kita pergi jual, berbanding dengan kita jual terus melalui akaun. Sebab melalui akaun memang semuanya adalah 9%. So ada tips and trick. So maknanya saya akan kongsikan sebagai introducer kepada tuan-puan, saya akan kongsikan macam mana cara tuan-puan boleh dapat lebih keuntungan dengan simpanan emas tuan-puan. Saya lebih kepada simpanan lah. Saya tak nak yang, saya bukan datang pada saya ada 1 juta. Tu saya boleh advise lah cara untuk dia dapatkan keuntungan secara pelaburan lah. Okay? So kita sesuaikan dengan kehendak orang lah. Okay? Kan? So kalau tuan-puan ada duit yang macam saya, marahan macam saya yang ada 100, 200 1 bulan, kita sesuaikan dengan keadaan tuan-puan. Tapi make sure duit tu duit mana. Ini saya share lagi duit mana. Duit mana yang kita perlu beli emas. Dia ada duit lah, bukan semua duit yang sesuai beli emas, kan. Kita tukarkan duit lebihan minimal 100. Sebab maknanya tuan-puan nak beli, kalau tuan-puan yang memang simpan dalam akaun emas kan, tak ada komitmen lebih, tak ada lebihan lebih lagi. So boleh beli dalam akaun gap, dengan duit sendiri yang ada lebihan tu. Okay. Duit yang tak digunakan setahun dan ke atas, macam saya cakap tadi, sebab emas ni adalah dia adalah pelaburan jangka masa panjang. Jadinya jangan beli duit yang kita nak pakai dalam masa terdekat lah. Okey. So tak boleh guna duit orang lain. Jangan guna kena pinjam duit orang. Jangan kata orang tu bagi duit kat kita untuk, you tolong laburkan untuk saya, nanti saya nak keuntungan. Tu jangan. Kita nak berisikokan diri kita sendiri, tak payah. Okey. So bukan duit pinjaman. Kita nak pinjam pun, kita nak buat loan untuk nak ambil beli simpanan emas, jangan. Okey? Jangan. Duit pasangan-pasangan, okey. Maknanya kita bersetuju dengan pasangan kita, okey. Contoh setiap bulan nak masuk 100, abang 50, saya 50. Contoh ikutlah pakai nama siapa-siapa. So boleh maknanya. Tapi itu yang saya kira macam kongsi dengan tuan-puan lah. Saya tak nak, saya bukan mengikir kepada kedalaman poket saya sebagai seorang dealer, tak. Ada seorang, saya punya penyimpan, dia kata dia ada duit 2,000. Dia ada duit 2,000 Dia ada 2,000, dia kata dia nak beli emas. So saya tanya dia, 2,000 tu puan dah ada ke simpanan dana kecemasan yang lain? Tak ada. Itu ajalah duit saya yang saya ada simpanan selama ni. So saya kata maaf, tak sesuai lah. Saya rasa better puan masuk yang 100 sebulan. Maknanya memang ada lebihan kan. Boleh carilah mana, maknanya RM3.50 satu hari untuk simpan dalam akaun emas. Simpan je 100 sebulan. Jangan risikokan duit yang 2,000 tu, sebab kita tak tahu tiba-tiba ada kecemasan di tengah malam kan. Apa-apa berlaku, macam contoh kata duduk rumah sewa, lepas tu tuan rumah sewa tu kata bulan depan saya nak jual rumah ni, dah ada pembeli, jadi puan kena keluarlah daripada rumah ni. Dan biasanya kan kita nak dapat deposit balik kan, lambat sikit kan. So kita nak masuk rumah baru, kena ada deposit. So kalau ada duit yang simpanan, macam contoh tadi dana kecemasan tu yang ada 2,000 contohnya, kita boleh buat deposit rumah. Sebab tuan rumah mana yang nak bagi kita masuk tanpa deposit kan. Sebab saya pun ada rumah sewa, ada yang pernah cakap lah, puan boleh tak saya nak masuk dulu rumah puan, nanti saya dapat deposit rumah lama, nanti saya bayar dekat puan bila saya dapat deposit rumah lama. Maknanya dia nak masuk tanpa deposit, saya tak bagilah, minta maaf banyak-banyak. Saya tak nak merisikokan rumah saya kepada orang yang macam tu. Sebab kalau macam tu maknanya dia tak boleh uruskan kewangan dengan baik lah. So kita boleh percaya ke dia boleh bayar sewa dengan tepat?
So maknanya kita screening kat situ. Kita sebagai tuan rumah pun nak menjaga kita punya kepentingan. Contoh macam tu kan. So pentingnya kita nak kena ada dana kecemasan tu juga. So duit yang kita tak ada dana kecemasan lagi sebenarnya tak boleh lah sebenarnya. Tapi kalau memang dah proven, memang yang tadi dia ada juga 2,000 kan, yang proven memang saya dah kerja 10 tahun, duit 2,000 pun saya tak ada. Jangan surprise ya tuan-puan, ada laporan daripada Bank Negara mengatakan, mereportkan bukan mengatakan, memang dah diprovenkan, ada report 70% daripada rakyat Malaysia, ini dah lama dia punya ni, yang terbaru tak keluar lagi, so mesti lagi tinggilah orang yang tak ada simpanan even 1,000. Bukan ada 3 bulan pendapatan, tapi 1,000 pun 70% daripada rakyat Malaysia tak ada simpanan. Memang dah buat kajian. So jangan surprise lah. So kita keluarkan diri kita daripada statistik tu dengan menyimpan. Kalau memang dah kerja lama tak boleh menyimpan, ubahlah cara kita menyimpan kepada simpanan emas. Sebab proven ramai orang yang berjaya dengan simpanan emas. Sebabnya emosi kita dengan emas adalah berbeza dengan emosi kita dengan duit. Fitrah kita dengan emas adalah untuk simpan. Kan, kita nak simpan je ni. Kita tak ada dah nak pergi tukarkan dia sebab kita nampak kita nak beli beg. Contoh, kita nak beli beg ke, kita nak beli kasut ke, perempuan kan. Kalau contoh lelaki, nak tukar sport rim barulah, nak pergi jual benda ni. Tak ada. Tak. Okay. Kecuali sport rim tu yang patah, nak kena tukar baru tu lain cerita lah, maknanya kecemasan. Kan. Tapi kalau tiba-tiba dia nak tukar sport rim ni macam dah outdated lah. Tak jadilah macam tu biasanya. Emas macam contoh tadi, kita nak jual, kita nak percaya orang. Kalau kita nak pajak, kita kena pergi pajak. Dia ada tempoh masa bertenang kat situ. Jadi otak kita boleh berfikir balik, kenapa nak kena jual emas aku? Nak beli sport rim, contohlah kan, sport rim lelaki. Nak beli sport rim, sedangkan sport rim tu elok lagi berpusing, berputar kan. Contoh. Kalau perempuan, kenapa nak kena beli beg baru? Sedangkan beg baru tu, beg lama tu okey lagi. Dia ada masa bertenang. Berbeza dengan bila kita ada duit. Bila kita tak ada duit, contohnya kita jalan dekat beg. Even tak ada duit RM1 dalam beg pun, kita ada kad ATM. Sekarang kan kad ATM boleh kad debit kan. Bila kita simpan dalam bentuk dalam duit dalam kita punya account kan, kita boleh debit kan. So boleh nampak je, duit aku ada dalam account. Tapi kalau kita simpan dalam ni, itu yang kena tukar dulu dalam ni. Bila kita tukar dalam ni, kita dah mengurangkan emosi kita untuk belanja sebab kita tak ingat dah duit kita ada. Kita dah nampak 5 gram je. Kita tak nampak duit 1,000 dalam ni. Okey. So yang kelima, tadi masalah duit panjang, masalah duit kan. So emas adalah pelaburan yang tiada risiko. Macam yang saya cakap tadi. Saya sebut tadi, emas adalah pelaburan yang tiada risiko. Sebab apa tiada risiko? Ni yang contoh, naikkan dia 600% dalam masa 20 tahun. So memang proven emas menaikkan harga dia dalam masa 20 tahun. So even risiko yang risiko yang terbakar pun tak ada risiko. Still emas tu adalah emas. Still emas tu adalah emas. Okay. Dia tak akan jatuh kosong. Still boleh jual lagi. Basuh. Dah seperti biasa. Kan kalau nak jual. Kalau tak jual pun simpanlah. So tak ada pun susuk nilai sebab terbakar. Dan kalau dengan public gold, yang emas public gold, risiko, itu yang kena ada ilmu. Maknanya kenapa saya memilih public gold, sebab saya dah buat sedikit kajian. Maknanya public gold ni memenuhi saya punya kriteria, saya punya emas pelaburan. Sebabnya dengan dia punya branch yang banyak, proven dah daripada 2008, dia syarikat yang memang menjual emas secara tetap sampai sekarang. Tak pernah lagi orang yang beli emas dengan public gold tak dapat emas. Lepas tu emas dia diakui ada dia punya sijil apa semua, dan maknanya dia untuk beli balik dia punya emas apa keadaan sekalipun, calar ke belok, patah ke bengkok ke, memang dia akan beli. Okey. So ada janji di situ. Orang yang pernah membeli emas dalam jumlah yang banyak dengan syarikat, sesuatu syarikat, dia nak jual balik, syarikat tu bukan tak nak beli, tapi syarikat tu tak ada keupayaan untuk beli. Contohnya tuan pun ada, contoh emas 4 kilo nak jual balik. Saya nak pakai duit ni, saya nak jual. Kalau syarikat tu tak ada kemampuan untuk beli balik, dia tak boleh bayar kat tuan puan. So kalau contoh tuan puan kena pergi jual dekat syarikat lain, sebenarnya
tuan-puan mengurangkan kadar keuntungan lah. Apa-apa pun kan. Contoh kalau tuan-puan yang biasa lah, puan-puan yang biasa dengan beli barang kemas, beli dekat syarikat A, contoh kedai emas A, pergi jual kedai emas B, so nilai lagi tinggi. Sebenarnya kita dah rugi kat situ. So Public Gold janji apa keadaan pun Public Gold akan beli. Even macam contoh, ini kad dia punya keturunan lah untuk setiap produk yang kita beli tu, untuk setiap emas yang kita beli, kita simpan tu, ada kad keturunan. Contoh yang ni adalah nombor keturunan dia B065031. Okey, ini keturunan dia. Ini untuk keturunan yang ni. Ini keturunan 10 gram. Yang lain punya 10 gram 10 gram. Okey, keturunan dia 10 gram. Kalau contoh hilang pun benda ni, ada seorang lah pernah cakap kat saya, dia bukan menyimpan emas saya, tapi dia pernah tanya saya, saya punya kad hilang, boleh jual ke Public Gold ke saya nak kena pergi jual je dekat kedai emas? Jangan pergi jual kat kedai emas, sayanglah. Nanti harga dia rendah kan bila dia pergi jual dekat tempat lain. Sebab kedai emas akan terima. Kalau ada yang tanya kata, beli macam ni, kedai emas terima ke macam ni? Kedai emas kan biasa beli barang kemas. Tak. Tuan-puan tak tahu. Pergi jual, mesti dia akan terima. Sebab ni emas. Dia akan terima. Memang dia akan terima. Okey. Cumanya, kalau contoh yang nak jual tu, kad dia hilang. Public Gold cuma tolak RM10 saja. Jangan risau. RM10. Sebab dia tahu ini emas dia punya sijil kat sini pun ada tulis. Macam contoh yang ini, saya ni tak nampak dah. Biasalah kan, dah arah-arah 40 lebih ni, dia rabun dekat. So, B000292. Dia punya nombor CD kat sini. So, memang, walaupun tak ada kad ni, Public Gold terima sebabnya ada nombor CD kat sini. Public Gold tahu ini emas dia. Okay. So, memang sangat, kita lagi mengurangkan risiko lah untuk kita beli, untuk dapat keuntungan. Tapi kena ada ilmu lah, maknanya itu yang saya buat sedikit kajian dan saya share lah dengan tuan-puan. Sebab saya dah buat kajian dan saya dapati Public Gold adalah ada package emas pelaburan yang betul untuk saya simpan. Okay. Dia dah proven, dah lebih daripada 10 tahun. Dia dah syarikat Public Gold ni dah beroperasi daripada 2008 sehingga kini. Tak ada seorang yang membeli emas dengan Public Gold tak dapat emas bila beli dengan Public Gold. Kita boleh percayalah. Sebab tu saya percaya. Bila contoh saya buat sekarang ni boleh post kan. Boleh post. Kalau contoh lambat sikit pun tak kisahlah. Bukannya saya nak jual sekarang. Bukannya saya nak guna sekarang. Public Gold janji apa keadaan pun. Okay. So, maknanya emas adalah pelaburan yang tiada risiko. Dengan sedikit ilmu, kita tak takutlah dengan emas kita. Macam contoh tadi, yang ni kebakar. Lepas tu, emas ni, dia ada harga turun naik. Kalau kita ada ilmu, maknanya bila kita ada harga turun, kita macam tak risaulah sebenarnya. Macam tadi kan, ada harga turun naik kan, yang harga emas long term tadi tu, emas ada turun naik kan, ada turun naik kan. Ini 20 tahun, nampaklah macam naik je. Tapi kalau dekat-dekat, maknanya kita nampak dia turun naik lah. Macam contoh tahun 2014 dia turun. Masa saya beli tu tahun 2014 harga turun 140 lebih. 2012 dia naik. So turun. Kalau orang yang ada ilmu, dia cakap tak apalah. Sebabnya dia dah beli duit dengan yang tak gunakan dalam masa lebih daripada 2 tahun. Jadi dia tak risaulah duit tu kan. Dia tak risau duit tu. Macam okey, aku tak guna pun, memang aku tahu aku nak guna lagi 5 tahun duit ni. Jadinya dia tak adalah peace of mind lah dia tak nak guna duit tu. Okey, kalau kata contoh keadaan masa tu, dia terdesak juga nak guna, so dia pergi pajak je lah. Janganlah dia jual. Sebab jual maknanya dia akan rugi dekat situ kan. Jadi pajak saja, nanti dapat balik duit emas tu. Bila dia pergi arahnu, maksud saya kalau saya cakap pajak, maknanya arahnu lah, kita buat secara Islamik lah. Janganlah pergi pajak yang tak Islamik kan. So, maknanya nanti kan dia pergi tebus semula, dapat balik emas dia. Okey. So, kena ada ilmu lah di situ sikit. Maknanya kita memang mengurangkan semua risiko dengan kita punya pelaburan melalui emas. Tapi bukan semualah kan. 10% kalau nak ikut Tuan Azizi Ali 10%, 10%, Tuan Mat Melanie tadi 50%, Tuan Robert Kiyosaki 25%. So boleh ikut mana-mana kadar yang tuan-puan rasa sangat sesuai untuk diri tuan-puan lah. Okay. Mungkin contoh nak ambil 10% aja. Lepas yang lain-lain tu saya nak beli rumah. Contoh kan nak dapat income bulanan. Saya pun nak ada rumah sebab saya nak dapat income bulanan dekat situ. Sebab saya dah tak kerja. Jadi dulu saya kerja, saya ada rumah. So sekarang saya adalah sedikit passive income daripada rumah sewa saya. So saya
macam alhamdulillah lah Allah bagi saya ada rumah dan saya boleh sewakan, jadinya dengan income tersebut saya boleh cover lah saya punya perbelanjaan kan. So maknanya kita kena perbagaikan. Kalau ada ayat pelaburan, ayat kewangannya, kita jangan simpan satu bakul lah. Kita kena perbagaikan bakul untuk kita nak meningkatkan kita punya keadaan pelaburan tersebut lah. Revise balik je lah. Revise balik. So macam mana tips? 5 tips ni 5 tips untuk untung dengan emas ni. Satunya baca buku. 2, kena bear in mind, emas adalah simpanan jangka masa panjang. Jangka masa panjang. Tak sesuai untuk orang yang nak dalam masa terdekat lah. Kecuali dia adalah pelabur lah yang duduk 1 juta contohnya. Okay? Contoh 1 juta. Okay. So ketiga, kenaikan barang, maknanya harga barang selari dengan emas. Maknanya dia kalis inflasi. Kita tak perlu risau sebenarnya. Bila kita simpan emas, dia memang kalis inflasi. Okay? Dan emas adalah duit. Emas adalah duit. Maknanya bila kita ada emas, macam contoh yang ini, 1,000 lebih. So saya ada duit 1,000 lebih ni. So saya tak risau pun, contoh saya nak pakai duit tengah malam pun, kalau Arano tak buka pun, saya boleh pergi jumpa dengan sesiapa. Boleh tak saya cagarkan dengan awak? Saya nak 1,000. Mesti ada bendanya yang dia boleh jual. Kalau Minah ni, contoh cakap kat saya kan, contoh Minah ni tak boleh bayar, so duit dia balik duit 1,000 yang dia pinjam kat saya kan. Kalau contoh kita memang nak terdesak malam nak pakai, so sangat senang. Emas adalah duit. Okey, so 5, emas pelaburan yang tiada risiko. Kan, even terbakar pun tadi boleh lagi dijual balik, boleh lagi jual semula. Okey, so kalau yang dah terbenam dalam laut berapa lama pun, orang jumpa pun, boleh lagi benda tu adalah emas. Kalau duit apa jadi? Okey. So itu yang pakar-pakar kewangan cakap, emas adalah insurans kepada kewangan kita. Kalau insurans peribadi, kita kena beli insurans kan. Tapi insurans untuk kewangan adalah emas. Sebab tadi dah. So kalau siapa yang nak mulakan, senang nak mulakan, so sekarang ni masih ada cara untuk puan-puan senang untuk nak mendapatkan emas. Contoh dengan 10 kali bayar, bolehlah kontak saya di bawah, seperti nombor telefon di bawah, dekat saya punya link dalam WhatsApp, dalam post pun ada, dalam komen pun ada. So bolehlah, macam contoh kata nak mulakan yang ini 1,000 lebih dah boleh dapat 1,000 lebih dah boleh dapat ni, bayar 10 kali, maknanya dalam RM160. Contoh 1 dinar, bayar 10 kali RM110 satu bulan, dah boleh dapat. Kalau contoh tak nak komitmen, boleh je masuk dalam yang akaun emas gap tu. Maknanya simpan 100 satu bulan. Kalau tak ada duit, okey tak apa, bulan depan dah masuk 100. So boleh simpan. Sesuaikan dengan cara tuan-puan yang ada dengan kemampuan tuan-puan lah. Kalau contoh memang saya ni tak suka komitmen, tapi saya ada duit 2,000, memang saya nak beli emas dan lebih daripada dana kecil, boleh saja terus beli. Contoh 2,000 lebih dah boleh dapat 10 gram. Kalau contoh 100 dah boleh dapat yang 1 beli terus. Dia boleh 3 cara lah. Beli terus, bayaran ansuran EPP tu, Easy Payment Purchase syariah lah, ada patuh syariah, dan juga penyimpan dalam akaun gap. Semuanya adalah ada patuh syariah lah. So kalau kata tuan-puan tengok yang kata pasal syariah ni pun, jangan risau. Semua kita punya urus niaga adalah patuh syariah. So tak perlu risau lah tak perlu risau. So urus niaganya adalah patuh syariah. Itu siapa public goal itu adalah kita punya sijil patuh syariah lah untuk semua proses dan urus niaga di public goal. So tak perlu risau dengan sama ada patuh syariah atau tidak kita beli ni. Okay. So risau juga kan, kalau saya pun tak nak, kalau saya beli benda tu tak patuh syariah, jadi macam kita was-was kita nak pakai kan emas kita tu. Okay. So setakat tu, kalau kata tuan-puan dengar ni ada ilmu barulah yang tuan-puan dengar, ada ilmu baru dan pertambahan kepada ilmu tuan-puan, dan puan rasa benda ni boleh dikongsikan kepada orang lain, bolehlah share saya punya perkongsian ini. Semoga tuan-puan pun dapat pahala yang sama sebagaimana saya bercakap. Sedangkan tuan-puannya hanya tekan klik share sahaja. Sebabnya memang ramai orang yang tak tahu ilmu basic macam ni. Jadi itu yang saya jadi macam saya punya fardu kifayah lah, nak bercerita kepada orang lain bahawa tuan-puan boleh untung dengan emas dengan senang lah, tanpa perlu nak buat perniagaan yang kena berfikir nak pegang stok kan. So pegang aja, macam contoh 1 dinar tadi, tuan pegang aja, simpan je 1,000, itu dah ada
puan-puan berniaga seekor kambing. Sampai bila-bila pun tuan-puan boleh beli seekor kambing, contoh kata untuk akikah. Okey. So setakat itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.